faham Barcelona satu kan. Hmm. Dia confident nak beli Haaland, betul tak? Tu pelik. Aku sebenarnya Yes, yeah. aku macam ni lah. Aku ada faham kan business kan, bola kan business. Okay. Lepas tu of course orang kata kalau business bankrupt kan, contoh satu business bankrupt, orang kata tak semestinya dia tak ada duit juga at the same time. So aku mungkinlah faham okay tu ke maksudnya macam mana Barcelona dapat dia. Tapi aku tak fahamnya sebab debt dia tu, dia bukan bankrupt saja. Dia in debt berbilion. So aku Yeah. pelik macam Kau mana ni? bayangkan Apa plan dia orang sana? satu klub Barcelona, dia punya debt dia lagi besar daripada negara US. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya equivalent. So macam gila kau. Ataupun Malaysia lah. Tapi tu satu kawasan kecil je. Ya, ni macam lebih kepada politik kan ni kan. Sebab dia kaitan dengan ni lah, apa Spanish punya apa PFA kan, bukan PFA. Aku tak tahu nama dia apa kan. Orang kata kalau contoh yang Spanish punya La Liga, dia yang protect Barcelona, tak ke macam bias lah to the biggest team kan. So okay, tak apa, kita tak payah borak pasal macam dia punya tu. Kita nak borak future of Barcelona. Apa akan jadi? Okay, satu soalan dia, persoalan dia. Adakah Barcelona dapatkah Barcelona retain jadi Barcelona yang kita kenal dulu? Dam? Ya, dapat ke tak? Itu jawapan. Jadi Barcelona dulu ni macam ni lah. Pep dan time Luis Enrique dan sebelum dulu lah, senang cerita Barcelona yang kita kenal. Biggest team in Europe macam tu. Barcelona that we used to know. Okay. Kau rasa dapat tak, Dam? Kalau dari segi Okay. financial apa semua tu, aku rasa macam payah. Dari segi bola, maksudnya macam menang Bola. UCL ke apa ke, benda macam tu lah. Player besar. Bola, kalau dia orang boleh, dia orang punya academy tu, player semua tak, boleh kot. So slow. Okay. Naufal, kau? Aku tengah tengok ranking Barcelona nombor 6. Berapa banyak beza ni? 17 point. Beza dengan Real. Memang. Nak naik ke Real tak boleh. Dah lah. Aku rasa soalan kau tu dia bergantung kat beberapa soalan lain lah. Satu, soalan kau ialah macam mana boleh ke Barcelona kembali ke Barcelona yang kita kenal kan. Dia satu yang paling penting ialah kau nak Barcelona yang kita kenal tu macam soalannya boleh, cuma bila lah. Okay. Aku pun nak jawab aku punya macam tu lah. Aku rasa jawapan dia boleh tapi lama. Lama tu boleh kata kalau betul berbilion ni yang betul dan tu, aku boleh kata dalam 1 decade ke lah. Aku boleh bayang dia orang jadi mid club table sikit beberapa tahun. Aku tak nampak lah dia macam turun jatuh Arsenal sampai tu kan. Tapi macam vibe macam tu lah, macam Arsenal. So, kenapa aku kata macam tu? Okay, first kali tengok macam hari tu nak sign Ferran Torres pun kena ada pay cut lah. Nak tu pun Dani Alves kena main tanpa. Itulah. Okay. Katakanlah semua miracle ni. Kan? Bukanlah miracle. Semua benda yang diorang cut short cut corners kan. Contoh tak bayar Dani Alves lah apa semua. Katakanlah semua ni kita buang kan. Kita nak player macam biasa. Semua dapat gaji yang sama lah macam dulu. Ya itu tak boleh kan. Tak boleh lah sebab diorang tak cukup duit kan. So apa kena buat? Of course, jual player. Itu utama lah, jual player. So, aku boleh nampak Barcelona beberapa tahun ni, tahun akan datang, dia jadi macam proses lah. Proses tu akan ambil masa beberapa tahun. Tapi, berjadi aku boleh nampak. Sebab, okay macam ni. Diorang ada player-player hebat sekarang. Pedri, Ansu Fati, semua, Gavi, Nico. Kenapa semua ni tiba-tiba naik nama? Kenapa? Sebab dia, kalau dulu Barcelona pun, of course diorang ada kat core player diorang dari tu. Tapi kebelakangan ni maksud aku 2015 macam tu lah. Bila Real start beli player macam Ronaldo apa semua, Barcelona sama. Dia beli Suarez. Utama dari tu. Dia beli Rakitic dari Sevilla.
Barcelona start untuk macam, Real beli lah, aku kena beli ke lah, macam tu lah. So, diorang macam tiru satu formula lah, awal-awal. Lepas tu, terjadinya benda ni, aku asal Kau kena nampak kan apa where Syamil is heading tu. Bias. Bias lah. tak. Terus. Okay, tak apa. Aku nak kata itu ni. Okay. Bukanlah aku nak kata tiru. Aku nak kata in the world where yang semua orang start beli MC, Barcelona pun start macam tu. Okay. Lepas tu, Barca pun buat yang satunya, dia pun beli tu. Of course dia jual Neymar. Dah jual Neymar, tengok beli siapa? Coutinho, Ousmane Dembele. Iaitu good signing kalau dia orang tak flop lah. Tapi tengok flop yang semua. Griezmann semua tu. Okay. Lepas tu, hit dia orang 2020 bankrupt ni. Aku tak tahu berapa tiba-tiba terjadi macam ni. Iaitu lepas yang tu lah, presiden dia tu. Siapa nama dia? Bartomeu. Apa entah nama dia kan. Macam dia buat masalah. Sengaja dia buat masalah. Mungkin bankrupt ni dah lama. Tapi dulu mungkin sustainable. Adalah cara apa. Okay, hit benda ni. So sekarang apa jadi adalah dia tak boleh dah nak sign player-player. Player-player yang ada sama ada dia orang kena jual. Tak pun yang ada tu pun semua flop juga. Kena loan keluar ke apa. So start lah. Datangnya semua player macam Gavi, Nico ni. Yang kemungkinan kalau Barcelona tak bankrupt. Kemungkinan diorang ni semua tak naik pun. Sebab apa? Kemungkinan Barcelona nampak je Ousmane Dembele flop. Dia beli baru. Beli mungkin. Tak tahulah siapa lah. Mungkin beli Mbappe. Contoh je lah kan. Aku tak tahu dia akan beli siapa. So naik. Haaland semua tu lah. Contoh. Okay, so sekarang naik semua player-player macam ni. Gavi. Ada beberapa yang aku rasa even kalau Barcelona tak bankrupt pun still naik. Macam Fati. Aku rasa Fati, Messi memang dah cakap pasal dia lah. So Fati still akan ada. Tapi contoh Gavi, Nico, Mingueza, Abde semua ni kan. Aku rasa, ni kembali kepada yang aku sebut tadi, iaitu aku rasa dalam masa akan datang ni, diorang akan lalu satu proses. Iaitu proses di mana diorang promote youth, buat diorang jadi star / macam starter. Starter tu aku tak sebut. Aku sebut lightly je starter untuk Barcelona. Dan diorang terpaksa jual. Sebab apa? Macam aku kata tadi, kalau kita buang yang Dani Alves free, Umtiti ambil pay cut apa semua. Kalau semua orang nak yang sebenar, maksudnya tak ada dah siapa ada connection, ada macam inilah emotional connection to Barcelona itself. Kalau Barcelona ni macam benda yang kena run normally, aku rasa diorang kena start menjual dan start promote lagi dan start jual lagi dan promote lagi. So aku boleh nampak satu cara adalah Pedri semua contoh jual kat Chelsea 100 juta. Kalau Fati tak tahu, Fati mungkin stay. Tapi player-player macam Mingueza jual kat macam kelab luar. Lepas tu macam Gavi gerak. Mungkin Newcastle tengah banyak duit sekarang jual macam tu. Aku boleh nampak jadi macam tu. Sebab ni lah. Sebab, okay, satu lagi. Sebab tu aku tak faham yang macam ni diorang dapat duit untuk Ferran Torres, dapat duit nak beli Haaland dan semua. Melainkan diorang ada backing daripada La Liga. Iaitu yang point aku awal-awal tadi pasal politik lah yang aku tak nak ada. So, kalau contoh benda tu tak wujud, aku boleh bayang proses diorang adalah proses yang diorang kena dapatkan duit balik, iaitu dengan cara aku bayang jual dan rebuild balik slow-slow menggunakan duit yang diorang jual tu semua juga. So future dia macam tu, kecuali kalau betul yang dia dapat backing dari La Liga dengan cara apa sekalipun. So macam tu maksudnya dia boleh kekal lah macam ni, beli je player at the same time walaupun bankrupt. Okay, tu aku lah pasal Barcelona. So bagi aku macam tu. Okay, yang korang kata tadi, yang kau kata dia apa? Kau kata dah tahu heading ke mana, kau rasa aku nak cakap tentang apa? Point yang lagi bersangka baik dengan Barcelona. Okay. Point kau ni lagi business like lah. Tapi aku rasa tak, sebenarnya aku fikir dua. Dia ada dua possibility. Bila kau sebut dia pasal young players tu, aku rasa ada dua possibility. Satu, macam kau cakap, dia bangunkan youngsters ni untuk jadi star player dan jual diorang dengan high price tag lah. Tapi satu lagi, aku rasa dia nak tiru Real. Apa? Aku ingat kau ingat aku nak cakap tiru Real je? Tiru Real maksudnya macam mana? Tiru Real maksudnya besarkan talent-talent muda dan
menang ikut tu je lah. Maksudnya tak payahlah beli orang tu. Masalah dia, sebab utama masalah dia itulah debt tu. Maksudnya, kalau aku bayang, kalau nak, tu aku sebut tentang business juga sebab, okay, Barcelona nak ada talent-talent kan. Okay, dia besarkan boleh. Tapi masalahnya, mana dia nak dapat duit lepas tu nanti. Kalau contoh Dani Alves dah tak nak main untuk free, Umtiti dah tak nak tu cut, tak nak pay cut, macam mana? Sebab tu aku kata mungkin utamanya adalah sebab macam mana dia dapat dia itu tu. Tapi tak apa, aku nak kata itu je lah. Senang cerita bagi aku, tu lah. Maksudnya Barcelona dia macam tengah keadaan yang susah dan dia buat apa cara sekalipun untuk tak jadi susah. Sekarang tak faham macam mana dia bayar gaji-gaji kalau contoh bukan player pun lah. Benda-benda macam orang kat stadium semua tu. Macam pelik lah. Macam dia makan apa kan, tak makan pasir kot. Of course beli baju, fans-fans beli baju, beli tiket, tapi tak cukup semua tu untuk 1 billion. Jual player tu yang paling utama untuk cover balik. JC makin lama makin buruk. JC makin buruk. Okay. Kalau tak ambil route tu yang positif lah. Kan? Kita ambil route yang menjadi. Bayangkan je lah, bayangkan dia orang tak ada depth lah, tak ada depth. Aku rasa dia orang ni scary gila nak mati lah. Scary tu. Kau bayang Xavi tu jadi Guardiola. Bayangkan Xavi jadi Guardiola. Messi tak ada dalam tim ni, aku akan kata. Tak ada yang special player. Orang kata Fati, tapi aku tak nampak. Tak, jauh. Ferran Torres dia jadi macam Pedro. Striker tak ada lagi, sebab tu nak sign Haaland tu. Okay, ni bayangkan tak ada depth walaupun of course kita pelik kan. Okay. Fati ada, Fati mungkin jadi Villa ke, tapi position lain lah. Kalau dia sign striker Haaland kan, contoh sign Haaland. Haaland tu lah Messi tu, walaupun playing style semua lain, tapi Haaland tu lah main guy dia. Midfield, Pedri tu Iniesta atau Xavi, tak kisah. Gavi tu yang seorang lagi, Iniesta atau Xavi. Ataupun Nico. Gavi tu Busquets lah, aku tak pasti lah sangat. Tu. Tapi diorang tiga tu, Nico, Gavi, Pedri. Memang macam tu. Ataupun Frankie De Jong, kalau Frankie De Jong tak caw. Sebab belakang ni aku dengar Frankie De Jong mungkin caw kot. Tahu lah. Aku sebenarnya sejujurnya aku lagi nak tengok Barca yang macam tu. Faham tak? Macam daripada tengok yang troll-troll ni. Look De Jong weh. Memanglah kita as a Madrid style kita suka lah tengok. Aku suka lah sekarang. Tapi aku lagi suka kalau contoh aku boleh enjoy El Clasico dengan lagi best. Kalau boleh tengok macam siapa macam title punya race tu lagi menarik. Dia punya ni, apa nak kata, aku punya perfect world adalah macam ni. Okay, Real Madrid dengan Barca, perfect world. Aku tak kata sekarang lah, Okay, Real Madrid hebat of course. Barcelona hebat, yang hebat gila, yang orang suka macam best in the world ke apa. Tapi Real Madrid still beat dia. Yang tu memang perfect world, faham tak? Maksudnya kau bayangkan tim ni perfect ke apa semua orang sebut Barcelona perfect. Tapi Real Madrid yang tak se-perfect dapat beat kat El Clasico. Tu memang sedap gila. Macam Mourinho kalahkan Guardiola dulu waktu Mourinho kat Barcelona perfect. Messi, Iniesta. Ni sebelum Suarez, Neymar. Ni Villa, Pedro. Memang menang treble lah bagai. Tiba-tiba Mourinho bawa Ozil, bawa Ronaldo. Walaupun main kadang-kadang pelik-pelik kat Pepe dengan Ramos lagi-lagi Pepe dengan Ramos kan. Tapi memang bila kalah kan dia orang memang sedap lah rasa dia. Ni harapan aku bila lawan MU kat Old Trafford itu je. Aku boleh kalahkan Ronaldo tengok bantai 5. Masalah dia memang MU tak hebat sekarang. Ni aku nak Barcelona hebat tapi kita kalahkan Barcelona walaupun dia tengah hebat. Tu memang. Dia macam sedap macam ni lah. Macam kalau kita tengok Liverpool yang sekarang. Liverpool sekarang kan tengah hebat apa tiba-tiba kalah. Kan semua West Ham suka, semua orang suka. Lepas tu kalau Bayern hebat tiba-tiba Mönchengladbach kalahkan dia teruk kan. Semua orang suka. Macam tu lah feeling dia kalahkan Barcelona. Dia sebiji sebenarnya MU Barcelona sebiji lah. Dia macam kita nak dia orang bagi fight. Memanglah kita nak dia orang kalah. Tapi nak bagi fight lah. Ni tak bagi fight langsung. Itulah. Tak bagi fight langsung. Ingat. Okay, kalau contoh kan saja kita buat macam ni bukan persoalan lah, ni macam buat game lah.
Okay, so kalau contoh terjadi yang aku kata jual tu, kan, bagi satu team untuk beberapa player untuk pergi. Kau rasa Pedri kalau caw dia sesuai kat mana? Pedri, aku dengan cerita itu Arsenal macam nak beli kan. Arsenal, aku tak nampak dia Arsenal. Dia bukan player Arsenal tu. Untuk aku lah, aku tak nampak langsung dia kat Arsenal. Aku nampak Pedri Chelsea. Aku gentle nampak Pedri Chelsea. Sebab dia akan jadi Cesc Fabregas dulu. Aku boleh nampak. Style dia kan playmaker. Aku boleh bayang kalau contoh Kante dah tu nanti. Lepas tu nanti Chelsea ada CDM baru ke siapa. Pedri main sebelah CDM tu. Oh, Pedri boleh control. Ya, macam sebab Iniesta tak pernah pergi kelab lain kan selain kelab Jepun. Tapi aku boleh nampak kalau Pedri kena caw sebab kena jual. Dia pergi Chelsea. Tak pun kalau apa sebenarnya Bayern mungkin. Main attributes Apa? Pedri. Pedri? Dia energy, high energy. Bawa bola tu, dribble dia. Macam Iniesta dia boleh. Lepas tu bukan bawa bola tu saja. Dia macam bawa bola tu macam smooth. Maksudnya dia lalu ni. Lepas tu macam kau tengok. Lepas dia masuk je second half Clasico semalam. 2 hari lepas. Dia terus macam control dekat game tu. Okay. Yang pasal Pedro ni kalau kena caw dia gerak Chelsea. Aku bayang kalau macam Fati tak gerak aku rasa. Kalau macam Barca for life. Sebab memang dah destiny. Gavi tu, kau tengok dia main ganas tu dia. Dia macam ada hunger tau. Dia macam nak tackle orang. Dia macam marah player Real lah. Dia macam ada. Siapa? Juventus boleh ke? Gavi. Tak, aku bayang dia kena pergi tempat-tempat Itali. Dia kena main aku bayang kalau Bonucci, kalau Oh. Bonucci dengan Chiellini dapat dia kan, dia orang macam tu lah, dia orang macam baik lah, dia akan teach lah. Gavi. Aku suka gila. Aku suka orang player muda yang berani, yang macam pelanggar-langgar. Kau tengok dia pergi kat Nacho main tackle dia macam tu semalam. Gila, dia macam dia macam of course dia punya ability tak sehebat sangat kan. So dia pun macam take out je lah, dia macam aku tak kisah, aku tak hebat, at least aku dapat jatuhkan kau macam tu lah. Ada satu part dia pasal aku dia tolak Casemiro. Ya, dia main tolak macam tu. Gavi. Yang hari tu dapat red card macam tu lah. Bukan match El Clasico lah. Sebelum ni kan dia lawan Barca lawan siapa dapat red card kan dia. Yang cost dia orang lah. Senang cerita dia dapat red card tu. Maksudnya aku macam tak boleh tau. Muka dia muka baik. Ya, muka dia macam muda baby face kan. Dia budak budak. 17 tahun kan? 17 atau 18. Dia muda kita. 18. Gila. Tak, muka baby face gila. Badan pun mana besar. Badan kecil. Tapi ganas lah. Tolak orang. Ganas lah. Mamak tu ganas. Kalau Fati tadi nak caw pun, aku boleh nampak dia gerak macam team macam Bayern lah. Mungkin dia gerak Bayern. Nanti jadi macam legend kat Bayern macam tu. Fati. Tak pun MC. Siapa lagi lah? Aku rasa tak akan Real Madrid. Oh ni lagi seorang. Sergio Dest. Tapi dia pun masuk dari Ajax. Dia dari Ajax kan. Aku rasa dia akan caw tak lama lagi. Maksudnya dia bukan macam yang akan jadi. Tak tahu lah. Aku rasa kalau dia pergi, aku tak tahu kenapa nampak macam dia pergi Inter Milan macam tu. Untuk aku ada yang Dumfries lah baru. Tapi aku tak tahu kenapa aku bayang dia boleh main right wing back. Kalau main 3 at the back dia bagus. So dia okay attack, dia boleh main right wing kan. Lepas tu dia okay right back ke. So main macam right wing back. Ataupun pergi Spurs. Spurs kan Conte nak main right wing back sangat kan. Tapi sebenarnya style tu kalau macam Barca dapat kekal dapat tu hebat lah. Sebab tim ni semua muda lah. Sekarang ni cuma ada tu lah. Kau main kat tengah dia. Frankie de Jong, Gavi dengan tu. Pedri. Lepas tu ada Nico kat. Nico tu baru kat. Oh, satu soalan. Apa? Arsenal yang sekarang lawan Barca tu, kau rasa Arsenal sekarang lawan Barca. Aku rasa ada game tak. Kalau kau bayang kalau Arsenal team sekarang lawan team Barca sekarang, aku rasa Arsenal dah jumpa dia punya macam mana nak kata? Rhythm. Barcelona still
Aku rasa tak ada nak kata Luke De Jong tak dapat, tapi aku rasa Luke De juga Jong punya gameplay tu dia macam temporary Kau- je. Nanti tiba-tiba Tak start lah. lah orang tu balik Luke De Jong. Maksudnya tak jumpa yang full lagi. Maksudnya ya aku rasa Tak. apa kau nak kata? Kalau aku cakap yang Barca lawan Arsenal, aku rasa Barca menang. Kau rasa Barca menang? Selagi mana tak ada Yalah. satu striker. Tak, kalau kita tengok kualiti sebenarnya Barca penuh lagi. Barca sebab ada experience lagi. Barca Busquets, betul. Jordi Alba semua ada lagi. Tapi kau tengok dia punya lawan hari tu. Busquets dengan Jordi Alba dah penat dah aku tengok dah. Tak edit. Tak, aku pun macam ni tau. Aku bayang macam okay lah, memang lah Arsenal style lah dia main kan. Tapi aku rasa macam tak lengkap lagi squad tu. Tak ada Striker tu. Aku harap betul-betul memang Vlahovic masuk lah. Ramai orang nak Vlahovic masuk, tapi aku tak nampak dia sini. Bukan tak nampak dia kat Arsenal. Bukan tak nampak dia kat Arsenal. Aku tak nampak dia nak. Dia seksi lah. Aku rasa dia bukan. Aku rasa dia kalau mungkin jadi hebat semua okey. Dia tak nak pergi aku rasa. Aku rasa dia takkan accept pergi Arsenal. Sebab Arsenal macam kita dah tengok season ni, Arsenal beli, tak ada nak kata player tak hebat kan, tapi player yang relatively tak orang expect jadi hebat lah. Beli Ramsdale keeper championship, Tomiyasu, tak ada siapa kenal sebelum masuk. Beli Nuno Tavares, Sambi Lokonga. Yang kenal seorang je, Odegaard. Tu pun Odegaard dah pernah datang dulu, testing dulu lah last season. Semua senang cerita, semua signing Arsenal ni. Ben White kenal, tapi still dari Brighton kan, orang kata 50 million. Dusan Vlahovic ni world talent yang macam team macam Real tak ada sangat lah, tapi macam team Bayern ke Juve, yang team-team besar senang cerita. So aku rasa dia sendiri bagi aku takkan pilih Arsenal lah bagi aku. Aku rasa kalau Arsenal Bayern tak nak kejar lah tu. tak tahu lah. Kalau Bayern ambil perfect replacement Lewandowski ke? Pelik Bayern tak kejar. Tak tahu lah. Cakap sebab Bayern nak Haaland. Tak tahu. Tapi senang cerita aku bukan rasa tak dapat, aku rasa dia tak pergi. Dia tak akan pilih Arsenal. Tu yang sebab tak jadi tu maksud aku. Tapi still kena ada seorang tu. Aku tak percaya sikit lah dengan Kalau kau tengok sekarang ni, siapa je yang gol untuk tu? Setakat sekarang aku tahu sekarang ni siapa gol scorer untuk ni lah, Emil Smith Rowe paling banyak 8 gol ke 9. Emil Smith Rowe dengan second ni Saka agak tu. Emil Smith Rowe dengan Saka. Macam Saka tu bukan gol scorer yang gila. Kau tak boleh jamin kalau dia masuk terus. Kau tengok stats dia kan. Goals Arsenal dalam 60% daripada goal season ni orang umur 21 ke bawah. 21 percentage. Maksudnya lagi 40% tu gol dari ni lah Lacazette, Oba. Dua tu je. Oba pun tak skor sangat season ni. Oba berapa gol tak. Itu je. Itu tak berhati. Satu gol ke 2 gol. Yang sebelum dia kena tu lah, sebelum dia buat. Sedih lah. Hebat. Maksudnya dia hebat gila. Aku bayang kalau season ni punya squad yang perform, patut Oba striker yang peak dia, yang prime dia. Gempak ada. Kau bayang Oba yang ni, Oba season yang dia tie dengan Salah dengan Mane tu kan. Yang menang tu lah. Yang tu kan dia hebat gila kan. Kau bayangkan dia dengan season ni punya squad. Arsenal boleh, tak adalah tu, tapi kompetitif lagi lah daripada sekarang. Sekarang ni memang orang nampak Arsenal ni macam young team yang baru nak naik lah. Kalau kau ada Oba captain dan jadi scorer tu, aku rasa bukan saja young team, orang akan fear Arsenal lah. Orang akan nampak macam Arsenal ni real team lah, penuh dengan youngster. At the same time ada goal scorer yang experienced captain. Cuma masalahnya Oba buat masalah, tak boleh. Masalah Oba? Dia orang cakap disiplin banyak kan. Satu, confident hilang ke kebelakangan ni sebab kan dia banyak tak score kan, banyak open ni semua. Kedua, ni hari tu kalau kau tahu dia buat masalah. Dia tak datang training, dia pergi buat benda lain. So apa jadi adalah benda tu affect semua pemain-pemain muda kan. Kan dia captain. Dia captain club tapi tak datang training. Kau bayang kan?
orang dah patut datang. Aku tak tahu Captain Club buat apa kan, tapi aku bayang Captain Club banyak lah kerja dia macam kena borak dengan player-player lain apa jadi. Tiba-tiba dia yang tak datang. Arteta buat apa? Arteta dia belajar dari Pep lah. Pep kan style macam ni. Kalau kau tak nak, tak apa. Tak payah. Tak ada kaitan. So Arteta buat apa? Dia ambil decision besar gila. Straight captain lah. Terus. Aubameyang dah bukan Tapi captain. siapa yang kan cakap yang buat hal tu, siapa yang tarik captain? Arteta. Arteta. Arteta manager dia boleh lah. Tarik. So, sekarang siapa captain? Aku tak pasti lah. Xhaka balik. Laka. Oh, Lacazette. Okay, Xhaka. Lacazette main lah sekarang. Dia kan dia kan jadi macam first team ke Lacazette sekarang sebab terpaksa lah. Sebab kalau tak Lacazette, Nketiah. Takkan nak Nketiah. Tu lah. So Lacazette lah macam first team sekarang start. Tapi Lacazette dia macam rajin lah agak. Masalah Lacazette ni tak konsisten agak aku rasa. Satu konsisten, dua otak pergi ke nak keluar agak. Dia nak keluar agak lah. Dia tak kontrak dah nak habis lah. Lepas tu senang cerita dia dah fikir dah dia tak stay dah sini next season. Dia dah memang dah. So dua young team Arsenal dan Barcelona. Arsenal lah. Arsenal aku excited tapi satu je masalah dia. Orang dah banyak kali aku bukanlah cuak sebab aku bukanlah fan Arsenal besar kan, tapi sebenarnya aku suka agak tengok kan Arsenal macam ni. Masalah dia adalah banyak kali dah orang sebut tim Arsenal ni exciting. 3 tahun akan datang mesti diorang boleh menang Premier League. Aku takut benda sama terjadi sebab benda ni dah terjadi 3 tahun lepas Unai Emery baru masuk, Unai Emery sign play yang waktu tu macam akan jadi star of the future kan. Arsenal banyak in the past orang dah kata yang kita kata contohnya dia tak jadi. Contoh sebelum ni tim Wenger yang Ozil, Sanchez, lepas tu ada Bellerin right back. Of course waktu tu centre back lah, tak power sangat. Defend memang lopek lah. Sebab walaupun Koscielny dengan Mertesacker tapi dua-dua tu macam bukanlah mid table tapi bukan hebat lah, bukan for the future. Tapi selain itu tu pun satu projek untuk tu. Hampir siap lagi projek, hampir menang lah time Leicester menang. Arsenal nombor 2 kan. Time tu Ozil dengan Sanchez on fire tu. Tapi itulah. Lepas tu Wenger Chow. Next tu ada Oba ada siapa? Kita sign of course signing dah. Aku rasa macam David Luiz, Aubameyang, Sokratis datang dari Dortmund tu. One of the best centre back waktu tu kan. Waktu tu Sokratis dan Hummels kan kat Dortmund, hebat gila. So tu ambitious signing lah sana tu. Lepas tu Hector Bellerin of course start slow sikit waktu tu. Left back waktu tu sign siapa lah? Kolasinac waktu tu kat Schalke hebat tau. Bukan macam Kolasinac sekarang kita kenal. Kat Schalke dia macam tank yang lari laju. Lepas tu badan besar, lepas tu memang solid lah. Lepas tu midfield ada Ramsey waktu tu kita signing Xhaka bukan main-main walaupun sekarang kita tengok main-main Xhaka tu macam aku sebut awal-awal tadi lah waktu kita borak pasal Xhaka aku pergi sebut Cruz kan. Xhaka tu macam tu lah orang yang waktu kat macam kelab orang kemas dia sepak style. Ingat Xhaka kat Switzerland. Macam tu lah dia main kat macam Gladbach dulu. Dia macam passing, macam perform. Kita lah. Arsenal sign Xhaka macam tu lah patutnya. Tapi tak tahu apa jadi. So senang cerita, aku takut sekarang ni tengah hype pasal Arsenal. Walaupun squad ni signing lain sikit, iaitu muda-muda sikit. Takut benda sama terjadi. Benda tu aku macam ni kan. Kau ingat apa yang kau selalu ulang pasal Arsenal ni squad ni? Kau cakap macam antara season paling rugi ialah yang Sanchez dengan Ozil kan. Yang banyak gila assist, yang banyak gila yang tak jadi skor padahal assist smart semua. Aku rasa sekarang ni tu dah terjadi sekarang. Sebab tu lah aku punya concern memang kena juga beli satu striker. Aku faham sebab season tu Ozil gempak gila tapi tak dapat full potential sebab tak ada striker waktu tu. Giroud, Walcott, Welbeck. Bukanlah striker, Walcott winger kan. Tapi waktu tu goal scorer Sanchez lah. Sanchez bukan striker pun, Sanchez winger yang kena buat semua benda, kena bawa bola, kena tu. Macam sekarang ni lah. Aku boleh nampak dekat Saka. Takkan kau nak suruh Saka tu gol. Saka tu tak boleh.
Maksudnya Saka tu Dia akan memang patut jadi macam style. Sanchez lah macam tu. Dia patut jadi Sanchez lah. Hmm. Tak boleh lah dia jadi scorer gila kau. Maksudnya kena ada. Okay, aku faham. Kau rasa, okay, senang cerita, kau boleh nampak Arteta jadi Premier League winner tak? Sebagai manager. Oi, gila sial. Janganlah harapan tinggi kan. Tu ya. Sebab banyak orang tak nampak. Maybe in 2 years time, in 2 years time boleh tak? Tak tahu lah. 2-3 years time. Sebab dalam Arteta 2 tahun dalam ni, aku rasa berapa banyak kali lah Arteta out. Awal season ni, nombor 20. Kali. Last season, nombor 15. Lama agak macam berapa. Tapi kali ni macam dia dah tunjuk progress tu. Tahu. Sikit lah. Tapi kita tak tahu bila lagi boleh Yeah. terjadi benda tu. Yeah. Tak pernah jadi Faham. before. Of course, player-player lain kan. Tapi tak tahu. Aku by now sebab kali ni macam dia betul-betul dah buat semua orang. Dia dah prove everyone wrong tau. So by now aku respect dia lebih sikit lah. Aku respect dia juga, tapi still tak high sebab dia satu benda je dia main season ni. Premier League lah. Premier League of FA Cup kan tu. Dia tak masuk apa-apa. Sebelum ni kan ada Europa, ada ni, ada tu kan. Season ni dia senang sikit. Squad kecil. Kau rasa kalau contoh season depan masuk Champions League kan, kena squad lagi besar kan. Kena ada backup setiap position. Sini left back mesti ada 2 lah, bagai-bagai kan semua kan. Aku tak rasa dia dapat, bukanlah rotate, dia tak dapat build satu squad untuk excel dua-dua. Untuk Premier League tinggi, UCL jauh juga ke. Faham tak maksud sekarang ni? Kenapa bagi aku dia excel kat Premier League hebat? Sebab dia ada satu squad expectation rendah agak lepas apa yang jadi awal. Tapi satu squad tu squad kecil je. Squad ni small squad tau. Berapa ramai je orang. Tak macam sebelum-sebelum ni punya season lah. Dan kedua, semua orang ni fokus pada satu benda. Dan semua orang yang kita kata dalam squad ni, fokus ni je lah Premier League lah. FA Cup dengan tu pun diorang bagi macam orang yang macam tak main sangat pun. So, senang cerita, bagi aku, satu sebab juga season ni adalah sebab diorang tak ada Europe. Tak ada, Europe lah paling besar kan yang selain EPL. Satu game je setiap season. Sekarang dah keluar FA Cup lagi. Tinggal Premier League. Senang cerita dah tak banyak match. Squad dah tak. Aku bayang kalau contoh season depan kena masuk UCL. Squad kena lagi besar. Aku tak tahulah dia nak beli siapa pula. Untuk. Maksudnya kena spend lagi banyak ke. Tapi one thing for sure memang tak boleh bergantung pada squad ni kecil je lah. Memang kena sign lagi. Tapi itulah. Dia tak buat. Goal scorer tu penting ke. Dia sama ada 2. Sama ada. Aku cakap pasal Liverpool. Tak, macam sebenarnya orang cakap macam Chelsea punya squad yang menang UCL lepas tu it's a small squad. Sebenarnya tak. Kalau tak kau yelah dia penuh ni. Squad dah tinggi lah. Squad dah tinggi ke? Arsenal aku terbayang susah untuk tu sebab ni lah. Bila nak sign nanti sama ada dia sacrifice striker tu kan, beli untuk squad dia. Tak pun beli satu striker yang besar tu mahal, tapi kena sacrifice squad dia pula. So tak loss lah agak in the end untuk aku. So tu lah untuk aku future Arsenal pula kan. Tadi future Barca, ni future Arsenal lah.